Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam matematik tingkatan 1. Masih bab 12, pengendalian data, bahagian yang kedua. Cikgu harap anak-anak pelajar semua bersemangat untuk belajar matematik hari ini. Dalam bab 12 ini, ia merupakan bab yang paling mudah dalam tingkatan 1. Okey, mari kita tengok apa yang perlu kita belajar hari ini. Jadi hari ini kita nak belajar tentang plot titik. Okey, kita tengok itu. Apakah itu plot titik? Okey, apakah itu plot titik? Okey, katakanlah diberi jadual masa dalam minit. Okey, 1 minit 4 bilangan. Bilangan ni adalah bilangan pelajar lah. 4 ni mewakili 4 orang pelajar. Masa 2 minit 5 pelajar. Masa 3 minit 2 pelajar. Masa 4 minit 3 pelajar, masa 5 minit 5 pelajar, masa 6 minit 1 pelajar. Jadi ini cara kita nak plot titik. Gunakan plot titik lah untuk kita wakilkan data dalam bentuk plot titik. Okey, 1 ini mewakili masa 1 minit, 2 minit, 3, 4, 5, 6. Okey, kemudian dekat sini adalah bilangan pelajar. Dalam masa 1 minit ada 4 pelajar. Jadi 1, 2, 3, 4 titik lah. Okey, dalam masa 2 minit ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik. Mewakili 5 lah, 5 pelajar. Okey, dalam masa 3 minit ada 2 titik. Mewakili 2 pelajar. Dan begitulah seterusnya. Mudah sangat. Okey, selain daripada itu, okey, ni nombor 1. Ni cara yang pertama lah. Secara plot titik, cara yang pertama. Ini plot titik cara yang kedua. Okey. Sekarang ini adalah masa dia. Masa 1 minit, 2 minit, 3, 4, 5, 6, 6 minit. Ini pula adalah bilangan pelajar. Tadi kita wakilkan 1 titik mewakili 1 pelajar lah. Ini kita ada skala dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni mewakili bilangan pelajar. Jadi kalau masa 1 minit ada 4 pelajar, just kita letak pada skala yang ke-4. Okey, masa 2 minit 5 pelajar pada skala yang ke-5 lah. Masa 3 minit 2 pelajar pada skala yang ke-2. Begitulah seterusnya. Mudah saja. Okey. Mari kita tengok contoh soalan. Okey, soalan D, wakilkan data berikut dengan menggunakan plot titik. Okey, data di bawah menunjukkan bacaan suhu di 15 buah bandar utama di seluruh Malaysia pada suatu hari tertentu. Okey, ini bacaan suhu. Ini suhu dia, suhu 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 lah. Kita tengok, okey, paling kecil sekali adalah suhu dia 29. Okey, suhu 29. Jadi suhu 29 ada 1. Jadi letak 1 titik di sini. Okey, maksudnya ada 1 bandar yang suhu dia 29. Okey, kemudian suhu 30. Ada berapa bandar? Okey, 1 bandar, 2 bandar, 3 bandar. Bermakna ada 3 titik lah. Okey, 1, 2, 3. Okey, suhu 31 tak ada. Jadi tak perlu lah. Suhu 32. Suhu 32 ada 1. Okey, 2. Okey, 2. Suhu 32 ada 2. Suhu 33. 33 ada 1. Okey, suhu 33 ada 1. Suhu 34 ada 1, 2, 3. Okey, so ada 3 titik lah. Suhu 35 ada 4. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, suhu 35 ada 4. Jadi kita letak 4 titik. Dan last sekali suhu 36. Okey, suhu 36 ada 1. Okey. Dan kita tulislah dia punya tajuk adalah bacaan suhu. Okay, ini suhu. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Data di bawah menunjukkan masa dalam jam yang diluangkan oleh 20 orang murid untuk membaca. Okey, ada 20 orang murid. Okey, masa yang diambil untuk dia membaca. Jadi sekarang kita labelkan pada skala ini adalah masa. Ni masa dalam jam. Ini tajuk dia adalah tempoh
tempoh masa membaca. Okey, tempoh masa membaca. Okey, ada yang baca 1 jam, 2 jam, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi sekarang kita plot. Okey, murid yang membaca masa 1 jam. 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Okey. Murid yang baca dalam masa 2 jam ada 1. Jadi 1 lah. Murid yang baca dalam masa 3 jam. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu cara kita nak plot titik. Okey, dalam masa murid yang baca masa 4 jam, 1, 2. So sini 2 lah, 1, 2. Okey. Masa 5 jam, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Murid yang baca masa 6 jam, 1, 2. 2 orang. 1, 2. Okey. 6 jam dia kumpul, dia membaca. Okey, 7. Ada 1. 8 ada 1. Okey. Ini cara kita plot titik. Okey. Soalan akan beritahu menggunakan plot titik. Okey. Tengok soalan yang kedua. Data di bawah menunjukkan jumlah mata yang dikumpul oleh 15 orang peserta dalam suatu kuis matematik. Kalau kita kira ni ada 15 kan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 darab 3, 15. Ni 15 orang peserta lah. Okey, 15 orang peserta. Okey, skor. Okey, kita tulis tajuk dia skor kuis. Skor kuis matematik. Kuis matematik. Okey. Ini mata dia. Okey. Mata dia. So, paling kecil adalah 17 kan. Okey, so 17. Okey. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Paling kecil 24. Jadi, mata 17 mata ada 2 lah. 1, 2. 18 tak ada. Okay, 19 ada 1, 19, 2, 19, 3, 19. Jadi, 3, ada lagi 19. 4. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. 20 ada 1, 2. 20 ada 2 je. 1, 2. 21 ada 1. 21 ada 1. 22 ada 1, 2. 22 ada 2. 23 tak ada. Tinggal 24 lah. 24 ada 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Okey. Settle. Okey, mudah sahaja. Okey, ini cara kita wakilkan data menggunakan plot titik. Okey, mari kita tengok yang seterusnya. Okey, yang seterusnya ialah plot batang dan daun. Okey. Bagaimana kaedah merekod data menggunakan plot batang dan daun? Tengok. Okey. Ini data diberi, data yang diberi. Okey, data asal. Kita susun dalam bentuk ini. Okey, maksudnya 13, 14, 15. Okey, yang ini mula dengan nombor 1 depan lah. 13, 14, 15. Sekarang mula dengan nombor 2. 24, 26, 29. Kita tengok data dia lah. Ini 31, 37, 45, 43, 45. Kalau ada 50, dia duduk ke bawah lah. 50. Contoh, 50 duduk bawah lah. Okey, dan seterusnya. Kalau 70, dan ikutlah urutan dia. Dia ikut kumpulan dia. Okey, dia ikut kumpulan dia. Okey. Jadi sekarang dah siap. Okey. Cara kita plotkan batang ni daun. Kita buat satu. Ni satu. Kita ambil yang belakang.
Jadi 3, 4, 5 daun dia. Okey, yang ini 2. Kita 2 kat sini. 4, 6, 9. 4 ambil belakang ni lah. 4, 6, 9. Okey, 3, 1, 7. 4, 3, 5. Jadi, asingkan nombor di depan dan di belakang. Jadi 25 maksudnya 2, 5. Okey, ini cara untuk kita asingkan nombor di depan dan nombor di belakang. Kita asingkan nombor di depan dengan nombor di belakang. Mudah sahaja. Okey, mari kita tengok contoh soalan. Okey, data di bawah menunjukkan markah ujian Bahasa Melayu bagi 20 orang murid tingkatan 1. Okey, jadi kita tengok. Okey, 3, 32, 31, 38. Ada 3 lagi tak? Okey, kita ada. Jadi 31. Okey, 32 ada 2. Okey, kalau 32 ada 2, kita akan tulis 2 kali lah. 31, 1, 2, 2, 8. Maksudnya 31, 32, 32, 38. Okey, macam tu. Sekarang 4 pula. Kita tengok 4. 44, 49, 41, 41. Jadi 4, 1, 1, 4, 9. Okey. Ini digit puluh dia dekat batang digit puluh. Dekat daun digit sar dia. Tulis dalam tertib menaik. Okey, ni tulis dalam tertib menaik lah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Kalau ulang digit yang sama bagi data yang sama. Kalau data sama kita ulang. Macam ni lah, data sama 32 ni ada 2. Okey. Jadi kekunci dia ialah 31 bermakna 31 markah. Okey, ni kekunci. Kita akan tulis kekunci dia. 31 bermakna 31 markah. Okey, kita akan buat sehinggalah habis data ini. Okey, mari kita cuba soalan I1 I1. Okey, data di bawah menunjukkan markah merit yang dikumpul oleh 20 orang murid. Okey. Jadi kat sini adalah tajuk dia adalah markah merit murid. Okey, markah merit murid. Okey. Tengok 12 kan mula dengan 1 kan. 15. Okey, jadi sini 1. Okey. 2 2 1 2 2. Okey, 2 2 5 5 5 satu lagi 9. 9. Okey, settle. Okey. Untuk yang kedua kita cari 2 2. Okey, sini 2 22 23 ada satu lagi 25. Okey, 21. Okey, kat sini 2. Okey. 1 2 3 5. Okey. Sekarang yang 3 pula. Yang 31 ni ada 30 36. Okey, 30 16. Okey, 30 ni maksudnya 30, 31, 36. Okey, mudah je kan? Okey, 4 pula. 47 41 47 48. Okey, 4 1 7 7 8. Dan yang terakhir, tertinggal yang terakhir. Okey. 5 1 2 3 4. Jadi 5. Okey, ni panjangkan sikit. 5 0 4 5 9. Okey, ni cara kita
plot batang dan daun. Okey, kemudian kekunci dia ialah 1. Okey, buat panjang macam ni, 2 bermakna 12 markah merit. Okey, mudah saja. Mari kita tengok yang kedua. Kita cuba balik. Data di bawah menunjukkan umur 20 orang pelawat terawal yang hadir ke Muzium Negara. Jadi kat sini umur pelawat Muzium Negara. Okey. Kemudian kita tengok, kita mulakan dengan yang satu lah. Maksudnya tulis digit tertib menaik. Satu yang paling kecil sekali. Okey, ni cari dulu. Okey, mana? Okey, yang ni jadi 1 kat sini. Jadi 0, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Okey. Settle. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Yang kedua. Okey, cari 22. 21, 22, 22. Jadi 2, 21, 22, 22, 22. Kalau dia ada berulang 3 kali, 3 kalilah kita tulis. Okey. Kemudian ketiga. Okey, yang ketiga. Okey, 3. Okey, 1, 1, 2. Okey. Yang keempat pula 1, 2. Okey, keempat 1, 7. Maksudnya 41 dengan 47. Okey, yang kelima. Okey, kita ada 53, 56 dengan 59. Okey. Ni sepatutnya ikut baris ni. Ni ikut baris ni. Ikut baris dia. Okey. Senang kita nak tengok lah. Yang 6. Okey. 3. Okey. Jadi kekunci dia 1, kekunci dia adalah 10 bermakna 10 tahun lah. 1, 0 bermakna 10 tahun. Okey. Mudah saja. Okey, ini mewakilkan data menggunakan plot batang dan daun. Okey. Soalan PSA suka keluar ni lah. Ada 2 yang dia suka keluar adalah plot titik dengan plot batang dan daun. Sebab ini yang kita belajar masa tingkatan 1. Okey, yang sebelum-sebelum ni katakanlah kita belajar tentang catapai, tentang graf palang, carta palang, graf garis. Ini semua telah kita belajar masa sekolah rendah. Okey, untuk sekolah menengah kita tambah lagi 2 iaitu plot titik dan plot batang dan daun. Okey, mari kita tengok soalan lain pula. Okey, ini soalan penyelesaian masalah. Okey, carta palang di bawah menunjukkan jumlah jualan kuih di 4 buah gerai. Ada gerai dia PQRS. Okey, ini bilangan kuih. Okey, ini 70. Yang ini 80. Yang ini 30. Dan yang ini 40 lah. Okey, berapakah buah gerai yang berjaya menjual lebih daripada 50 keping kuih? Okey, 50 keping kuih. Lebih daripada 50 keping kuih adalah gerai P dan gerai Q. Sebab P jual 70 keping, gerai Q jual 80 keping. Okey, yang ini settle salah satu. Okey, B pula. Berapakah jumlah kuih yang dijual oleh keempat-empat buah gerai itu? Jadi 70 tambah 80 tambah 30 tambah 20 sama dengan 222 keping. Mudah saja. Hitung purata jualan kuih bagi setiap gerai itu. Okey, purata dia jumlah jualan bagi dengan bilangan gerai. Okey, semua sekali ada 220 keping kuih bagi 4 buah gerai. Jadi purata dia ialah 55 keping kuih. Okey. So, sangat mudah asalkan anda faham carta yang dia beri. Okey, kita kena baca carta ni untuk selesaikan masalah. Okey, kita tengok soalan.
Soalan 1. Okey. Carta palang di bawah menunjukkan jumlah beg tangan di 4 buah kedai. Kedai A, B, C, D. Okey, ini 30. Kita mungkin boleh tulis dulu. Ini 50 untuk memudahkan kita juga. Yang ini 70 dan yang ini 90. Okey, berapa buah geraikah yang berjaya menjual lebih daripada 50 buah beg tangan? Lebih daripada 50 ada 2 gerai iaitu dua kedai iaitu kedai kedai C dan D. Okey, ada 2. Okey, 2 kedai. Okey, berapakah jumlah beg tangan yang dijual oleh keempat-empat buah kedai itu? Jadi kita tambah je lah 30 tambah 50 tambah 70 tambah 90 sama dengan 240. Okey, 240. Jumlah semua adalah 240. Okey. Kemudian C. Hitung purata jumlah beg tangan bagi setiap kedai itu. Purata beg tangan. Jadi 240 kita akan bahagi dengan 4. Kedai kita akan dapat 60. Okey. 60 purata untuk beg tangan. Okey. Mudah sahaja. Kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Ni tinggi murid. Okey, tinggi murid. Tinggi 146 hingga 150 ada 4 orang. Yang ini ada 10. Yang ini ada 14. Yang ini ada 18. 14. 8. Dan ini ada 2. Okey. Cari bilangan murid lelaki yang mempunyai tinggi di antara 151 ni. 151 hingga 160. Jadi dia suruh cari bilangan murid. 10 tambah 14. Okey. Mungkin kita boleh tulis 151 hingga 155 ada 10 orang. 10 orang. Okey. 156 hingga 160 ada 14. Jadi semua sekali ada 24 orang. Murid lelaki ya. Okey, ni jawapannya 24 orang murid lelaki. Okey, B. Berapakah murid lelaki yang mempunyai ketinggian lebih daripada 165? Okey, lebih daripada 165 dekat sinilah. Okey, yang lebih daripada 165, 166 hingga 170 ada 14 orang. 171 hingga 175 ada 8. Okey. 176 hingga 180 ada 2. Jadi semua sekali ada 24 orang. Okey. 24 orang murid. Okey. Okey, C. Nyatakan inferen tentang taburan ketinggian murid itu. So, inferen dia kita boleh tulis kebanyakan. Kan? Murid lelaki mempunyai ketinggian antara 156 cm hingga 170 cm. Okey. Antara 156 cm hingga 170 cm. Okey. Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. Ini carta pi pula tadi. Carta palang kan. Dengan sekarang kita tengok carta pi pula. Okey. Bilangan puding. Okey, carta pi dia menunjukkan jualan puding dalam sebuah kedai dalam 4 hari.
Okey, yang ini dalam masa 4 hari. Yang ini kalau tanda macam ni maksudnya 90 lah ni. 90 darjah. Okey. Jadi bilangan puding yang jual pada hari Sabtu ialah 70 berkas. Okey, hari Sabtu ni 70 berkas. Okey, tulis dulu maklumat. Cari nilai X. Okey, nak dapat nilai X ni satu bulatan 360. Jadi 360 tolak 140 tolak 70 darjah tolak 90 darjah. X dia adalah 60 darjah. Mudah saja. Okey, berapakah bilangan puding yang dijual dalam 4 hari itu? Okey, jumlah puding. Okey, 360 bahagi dengan 140 darab dengan 70. Kita akan dapat 180 bekas puding. Okey, dia suruh cari bilangan dalam masa 4 hari ni kan. Dalam masa 4 hari. Okey. Sebab dia dah bagi untuk hari Sabtu 70 bekas puding 70 bekas puding. Okey. Jadi 360 bahagi dengan 140 darab dengan 70 sama dengan 180 bekas puding. Okey. Kemudian C, cari bilangan puding yang dijual pada hari Ahad. Hari Ahad 60 bahagi 360 darab 180 dapat 30 bekas puding. Okey, mudah sahaja. Okey, mudah saja untuk kita kira bekas puding. Okey. Okey, tengok soalan 1. Soalan 1. Okey, carta di bawah menunjukkan bilangan kasut yang diterima oleh seorang tukang kasut dalam masa tempoh 4 hari. Kita kira dulu. Yang ini 90 lah. Kita mesti tahu ini 90 darjah. Okey. Cari bilangan kasut yang diterima pada hari Isnin. Okey, cari bilangan kasut yang diterima pada hari Isnin ialah, jadi bilangan kasut yang diterima pada hari Isnin ialah 18. Cari nilai X Okey, dia nak tahu nilai X. Hari Isnin ada 18. Okey, nilai X senang saja. Okey. Satu bulatan 360. 360 nanti tolak dengan 90 darjah tambah 50 darjah tambah 180 darjah. Okey. Okey, sama dengan 360 darjah tolak dengan 320 darjah. Jadi ini X darjah ni. Jadi X sama dengan 40 darjah. Okey, X ni 40 darjah. Sebab satu bulatan 360. Jadi kita tolak dulu dengan maklumat yang kita ada. Kita akan dapat nilai X. Okey, yang B pula. Berapakah bilangan kasut yang diterima dalam 4 hari itu? Jadi dalam 4 hari ni berapakah bilangan kasut? Caranya ialah 360 darjah bahagi dengan 180 darjah sama dengan 180 darjah darab dengan 18 lah. Sebab 18 kita tahu kan, 18 maklumat kita. So kita ada 36 pasang kasut. Okey, dalam 4 hari. Cari bilangan kasut yang diterima pada hari Ahad. Jadi hari Ahad tadi 40 bahagi dengan 360 darab dengan 36 pasang kasut. Kita akan terima 4 pasang kasut. Okey, mudah saja. Okey, 4 pasang kasut. Okey. Kita tengok soalan yang berikutnya. Oh, sampai sini sahaja. Okey, sampai soalan G1. Okey, jadi kita akan sambung soalan G2 okey pada pelajaran yang akan datang. Okey. Sebelum saya akhiri, saya harap anda cuba buat kerana soalan ini sangat mudah. Okey. Dan cuba fahamkan kehendak soalan. InsyaAllah anda boleh berjaya menyelesaikan masalah melibatkan soalan bab 12 pengendalian data. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.